Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar ya Ustaz ya? Saya Boleh, punya headphone tadi rosak agaknya. Ya, okey. Boleh. Ya. Saya dah pakai earphone. Kita tunggu Kak Syida dulu ya Ustaz ya. Ya, baik. Itu pastinya dah dimulaikan sekarang. Ayah silakan. Ya. Okey. Kak Syida tolong mute ya. Kepada yang belum mute suara, diminta mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat kembali. Yang saya tak ingin berapa dan kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Muhammad Arif Syafariuddin selaku pembimbing pada pagi ini, Kak Syida dan semua jemaah lah yang sudi hadir bersama pada pagi ini. Semoga ada barakahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita beroleh ilmu yang baru pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita boleh teruskan ya Kak Syida ya. Dan kepada yang belum mute suara boleh mute, dan kepada yang nak buka video diminta menutup aurat dengan baiklah supaya terpelihara aurat kita lah kepada musim ini, insya-Allah. Teruskan Syafarin Bernoldin untuk kelas tajuk kita yang bertajuk Mat Fara'i bahagian 1. InsyaAllah dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustazah Azia dan juga Kak Syida selaku pengelola atau penganjur bagi majlis kita pada hari ini dan minggu-minggu yang seterusnya, yang lepas dan yang seterusnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini, baik yang lama atau yang baru. Semoga saya doakan tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat kalian semua dalam keadaan yang baik, diberikan kesihatan, diberikan kebaikan walau di mana jua kalian berada, di rumah, di pejabat, di kedai ke, di tengah jalan ke, mana-manalah. Tuan-tuan, mudah-mudahan semua dalam keadaan dipelihara oleh Allah Ta'ala dalam rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi di hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, bersama dalam program tajwid kita, dan hari ini insya-Allah kita akan membicarakan tajuk kita akan membicarakan tajuk berkenaan dengan mat far'i. Ya. Jadi bagi yang mungkin pertama kali yang hadir pada hari ini, kita dah membicarakan beberapa tajuk yang lalu dalam pembicaraan ilmu tajwid ni. Jadi seminggu lepas kita masuk pada mat bahagian yang mat asli kan. Jadi hari ini kita nak masuk pada mat far'i. Mute sekarang dah mute dah. Ada suara. Ada suara tu. Okey, yang nak bercakap boleh, tak ada masalah, tapi nanti soalan boleh takut nanti saya hilang point nanti tuan-tuan Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mat asli. Kita dah bicara mat asli pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita nak masuk pada mat far'i. Okey, mat far'i ini antara ataupun pembahagian yang kedua kepada tajuk bahagian mat. Okey.
Jadi seminggu lepas saya mulakan dengan suratul kahfi kan. Tapi hari ini kita terus masuk je lah masuk pada tajuk je lah insya-Allah. Boleh ke nak mula kahfi juga tak apalah kahfi tu dah baca kot insya-Allah tapi sebab memang dah biasa hari Jumaat mula pada al-kahfi kan untuk mengambil barakah. Macam mana Kak Syida, nak mula al-kahfi ke nak teruskan saja? Kita teruskan sajalah boleh. Boleh kot. Ustaz Okey, Azia baik. boleh InsyaAllah lazimilah dengan Al-Kahfi. InsyaAllah. Kita terus kepada tajuk kita Baik, insyaAllah saya akan share slide yang saya telah buat malam tadi. Slide ni nanti di akhir ataupun selepas daripada daripada majlis kita ni, kalau ada yang berhajat nak ambil slide ni, saya boleh bagilah. Saya boleh sampaikan kepada yang nak. Saya akan sharekan slide ni untuk panduan dan rujukan kita bersama. Sekejap sorry saya lambat sikit prepare tadi sebab hari Jumaat ni kan. Sekejap saya buka dulu. Lepas ni saya akan share. Jadi tajuk mat far'i ini adalah antara kita panggil tajuk yang menjadi igawan ngeri. Yang menjadi mimpi ngeri bagi kebanyakan orang. Kalau dia nak pening pun nak pening kat mat far'i ini je lah kebiasaannya kan, kebanyakan orang. Bila kata belajar hukum tajwid, yang dia pening tu kebanyakannya pada mat far'i lah. Mat far'i. Far'i itu sendiri membawa maksud cabang. Dia banyak, dia punya downline dia tu. Banyak downline dia kan, bawah-bawah tu banyak. Menyebabkan kita jadi jadi confused, keliru, serabut dan seumpama dengannya apabila bermain dengan hukum-hukum yang ada dalam mat far'i. Ala kulli hal, apapun muslimin-muslimat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang saya sayangi sekalian, kan sayang tu yang main-main. Jangan takut dengan mat far'i, jangan lari awal, pastikan tunggu sehingga ke akhir rancangan untuk kita dapatkan kefahaman yang sebaiknya. Baik, saya dah siapkan. Okey, ini saya punya slide. Boleh nampak Okey. Mat far'i, dapat ke Kak Syida nampak Saya takut saya tak nampak baik. Okey. Ini adalah tajuk yang kita akan bicarakan pada hari ini. Okey, baik. Mat far'i. Sedikit pengenalan sebelum kita masuk pada mat far'i ini, kerana mungkin ada yang baru join hari ini. Sebelum kita menyebutkan mat far'i, tajuk kita, saya buat sedikit orang kata flashback sikit, orang kata division sikit yang belakang tu. Dalam pembahagian dalam hukum mat ni, dia ada terbahagi pada dua, iaitu mat asli dan juga mat far'i. Okey, mat asli dan mat far'i. Mat asli adalah mat yang dia panjang tidak ada sebab. Yang bermaksud tidak ada sebab tu, dia tidak ada benda yang boleh menyebabkan dia baca lebih daripada 2 harakat. Okey, dia natural, mat natural, mat semula jadi. Sebab tu nama dia juga mat tabi'i, mat semula jadi. Jadi dia tidak ada sebab yang menyebabkan dia panjang. Contohnya waqalu, waqila, apa lagi, waqumu, contoh. Selagi mana ada huruf mat, iaitu alif, waw dan ya, yang mati sebelumnya berbaris di atas, kalau alif, kalau waw sebelumnya baris di depan, kalau ya sebelumnya baris di bawah, dan dia hanya 2 harakat sahaja. Itu yang kita bicarakan pada mat asli pertemuan yang lalu, 2 minggu, 2 kali pertemuan. Kemudian yang kedua, pembahagian pada mat ini ialah mat far'i. Mat far'i ialah pecahan yang lebih banyak. Okey. Far'i itu furu'. Furu' ini bermakna pecahan-pecahan. Okay, so dalam tajuk mat far'i inilah kita akan jumpa banyaknya nama-nama mat, hukum-hukum mat yang kita tak akan bicarakan hari ini semua. Jangan risau, saya pun tak mampu nak cerita semua dah hari ini. Sebab slide pun tak sampai semua, kan sikit je. Jadi kita bicarakan hanya 2 saja insya-Allah untuk kita dapat faham, dan saya akan cerita dalam keadaan yang
seringkas yang mungkin, maksudnya semudah yang mungkin supaya kita dapat faham dan kita dapat amal. Itu sahaja. Dapat amal, dapat faham dan amal dalam bacaan kita. Okey? Insya-Allah. Boleh Okey, baik. Mad far'i bahagian yang pertama. Saya pun tak tahu ada berapa bahagian yang saya akan buat sebab bergantung kepada tajuk dan juga bergantung kepada slide lah. Okey. Definisi. Mesti ada definisi lah ataupun takrif pengetahuan pengetahuan apa ni dipanggil apa? Pengenalan. Huruf mad, definisi bagi mad far'i ini ialah huruf mad. Huruf mad ni apa dia? Alif, waw dan ya. Itu semua kita tahulah, alif, waw dan ya. Yang bertemu atau yang berjumpa dengan huruf hamzah atau sukun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan muslimat, apabila kita bercakap huruf mad berjumpa dengan huruf hamzah atau sukun, maka dia dah menjadi mad far'i. Okey. Kalau kita sebut sebenarnya mad asli, huruf mad dia tidak bertemu dengan huruf hamzah atau sukun. Dia tidak ada. Maksudnya dia ada huruf sebelum dia dan huruf mad, selepas tu tak ada apa-apa. Bukan huruf hamzah atau bukan hamzah atau bukan sukun. Tapi mad far'i selepas huruf mad tu ialah hamzah atau sukun dan dia menjadi mad far'i. Bila mad far'i, kita pula kena identify sama ada dia hukum apa. Hukum 2 harakat ke, 4 harakat ke, 6 harakat ke, atau sebaliknya, atau 5 harakat ke dan seumpama dengan. Yalah. Okey. Mad far'i terjadi kerana dua sebab. So apa sebab dia yang saya sebut sebelum ni ialah hamzah dan sukun. Ini sahaja dua sebab yang menyebabkan mad ini menjadi mad far'i. Mad far'i, mad yang boleh dibaca lebih daripada 2 harakat. Okey. Mad asli yang sebelum ni kita belajar, dia hanya 2 harakat. Dia tak boleh lebih daripada 2 harakat. Mad tabi'i, dia 2 harakat sahaja. Tetapi mad far'i dia ada pecahan 2, 4, 5, 6. Ada juga setengah ulama kerap mengatakan 3 harakat. Jadi tak perlu pening, 2, 4, 5, 6 itu insya-Allah kita akan sebutkan beberapa keadaan bagi mad far'i. Okey. Baik. Jadi mudah sahaja mad far'i ni. Mudah saja, tak perlu kita takut-takut bila mana sebut mad far'i. Disebabkan oleh hamzah dan juga disebabkan oleh sukun. Baik. Itu dia punya definisi lah. Barangkali mungkin kita tak nampak lagi, tak apa. Tak nampak lagi tak apa. Kita pergi sikit-sikit. Okey. Yang pertama, slide saya pun ni memang ringkas je sebab saya tak nak menyebabkan kita jadi takut dengan tajuk ni, sebab saya faham antara kekeliruan yang banyak berlaku pada mad far'i lah. Okey. Yang pertama tadi kita sebut mad far'i disebabkan 2 hamzah. Okay. Ini mad berjumpa dengan hamzah. Baik. Bila mana kita bertemu huruf mad berjumpa dengan hamzah. Okey. Kita masuk sikit-sikit berjumpa dengan hamzah. Slow and steady, okey. Yang pertama dia ada 4 hukum kat situ. Ada 4 hukum, iaitu yang pertama mad muttasil. Mad muttasil. Okey. Ini yang biasa bertukar ni, muttasil, munfasil, macam-macam lah kan. Yang kedua mad munfasil. Saya buat ringkas saja. Mad muttasil, mad munfasil. Kena ingat betul-betul dia punya nama ni supaya kita tak confuse. Okey. Ingat betul-betul nama dia, kalau boleh hafazlah. Muttasil, munfasil. Okey. Yang ketiga mad badal. Okey, dan yang keempat mad silah kubra. Mad silah kubra. Okey. Ada setengah-setengah kitab dia tidak memasukkan mad silah kubra, Ada setengah kitab tajuk dia tidak masukkan mad silah kubra dalam pembahagian mad far'i apabila mad berjumpa hamzah. Tapi tak apa, kita raikan mana-mana apa yang dikarang oleh para alim ulama dan kita akan ceritakan sikit sebanyak supaya kita faham. Okey. So ini 4 hukum. Berlegar pada 4 hukum ini sahaja apabila mad berjumpa hamzah. So tak perlu takut. Jangan nanti confuse kalau ada huruf mad bertemu hamzah, oh ini mad apa ni? Takkan lari daripada 4 hukum ini. Itu sahaja. Okey. Bukan mad arid bisukun, bukan mad iwad, bukan mad tamkin, bukan mad yang lain lah, ya. So 4 ni sahaja. Sama ada dia mad munfasil atau mad muttasil atau mad badal atau mad silah kubra.
Mat silah kubra. Okey. Baik. Boleh insya-Allah. Kita pergi lagi. Baik. Yang kedua ialah mat berjumpa sukun. Ini masih lagi di tingkat pengenalan. Okey, saya cerita sikit. Yang tadi mat bertemu hamzah dah selesai. Yang kedua mat berjumpa sukun. Sebab yang kedua ialah apabila huruf mat berjumpa dengan sukun, maka dia tidak lari daripada 3 hukum ini sahaja. Sikit je sebenarnya. Iaitu yang pertama mat arid lisukun. Sebut betul arid, bukan arif. Arif tu saya. Arid. Mat arid lisukun. Yang kedua mat lin dan yang ketiga mat lazim. Mudah saja. Okey. 3 hukum ini sahaja apabila huruf mat bertemu dengan sukun yang menyebabkan dia baca dengan kadar-kadar harakat yang tertentu. Okey. Itulah dia mat bertemu hamzah dan mat bertemu dengan sukun untuk pengenalan bagi hukum mat far'i. Okey. Sekarang kadar harakat. Belum masuk lagi. Kadar harakat. Ini kadar harakat. Kadar ni maknanya dia punya ketetapan lah. Harakat. Harakat ni bilangan kita nak baca panjang dia berapa harakat. Okey. Bukan rakaat. Ada orang kata nanti saya tanya kan. Ni hukum ni berapa panjang dia ni? Dia kata ini 4 rakaat Ustaz. Masya-Allah. 4 rakaat itu sembahyang zuhur tuan-tuan 2 rakaat bukan 2 harakat. Jangan 2 rakaat Itu sembahyang duha 2 rakaat. Kita sembahyang subuh. 2 harakat. Baik. Jangan confuse harakat dengan rakaat. Kadar harakat bilangan panjang nak baca berapa. Setiap hukum mat tersebut. Maknanya yang tadilah yang kita sebut 7 hukum mat yang telah kita sebut tadi tu sama ada dia mat disebabkan oleh hamzah atau mat yang disebabkan oleh sukun. Dia terdapat 3 hukum sahaja. 3 hukum. 3 maknanya harakat sahaja. Okey. Hukum dia. Yang pertama jaiz. Jaiz ni apa? Harus. Okey, jaiz itu harus. Dibaca dengan 2, 4 dan 6 harakat. Okey, 2, 4 atau 6 harakat. Okey, itu jaiz, harus. Hukum yang pertama harus. Di mana hukum yang harus nanti kita akan go through one by one lah satu-satu secara mudahlah. Yang kedua hukum bagi mat-mat yang kita sebutkan tadi, yang kedua wajib. Wajib ni bermakna 4 atau 5 harakat. Pilihlah either one, 4 ke nak atau nak 5. Tak boleh pilih dua-dua. Kalau pilih dua-dua jadi 9. Satu saja 4 atau 5 harakat. Dan yang ketiga lazim. Lazim ini apa? Lazim ini lazimlah kebiasaan. Kebiasaan dilazimi bacaan itu 6 harakat. Okey. So 3 ini saja. Jaiz, wajib, lazim. Okey. Jaiz, wajib, lazim. So jaiz itu harus 2, 4, 6. Okey. Kalau wajib 4 atau 5. Kalau lazim 6 harakat. Mudah kan? Mudah. As simple as 1, 2, 3. Betul ke saya cakap tu? Hentam sajalah. Baik. Kita nak masuk kepada mat muttasil. Baik. Okey. Saya bila cakap seorang ni saya takut saya shock sendiri dia, orang lain tak faham kan. Sebab tak ada respon. Tapi tak apalah. Saya andaikan yang hadir ini dapat faham. Kalau tak faham, buat-buat faham je lah. Kalau tak faham boleh tanyalah soalan, insyaAllah di akhir nanti kita buka soalan untuk tanya. Okay? Tanya je, jangan takut. Okay? Kalau takut tutup video, insyaAllah kita tak tahu pun siapa yang tanya. Itu peluang untuk kita belajar secara online kan. Ya? Faham. Okey, ada yang jawab faham. Cikgu Salma jawab faham. Okay. Terima kasih cikgu. Kalau cikgu pun cakap faham, okeylah. Sebab dia cikgu kan. Baik, kita nak masuk yang pertama. Okey. Ini dipanggil mat muttasil. Mat muttasil ialah dipanggil yang bersambung. Okey, so fahamlah tu. Muttasil. Ni yang pertama. Okey, ni mat berjumpa hamzah yang pertama ialah mat muttasil. Okey, sekarang kita fokus kita pada mat huruf mat. Mat tu maknanya huruf mat lah, alif waw dan ya berjumpa hamzah. Yang pertama mat muttasil. Ni. Apa maksud muttasil? Sambung, bersambung. Okey. Apa yang bersambung tu? Yang sambung tu ialah huruf mat tadilah, alif waw dan ya bersambung dengan
hamzah. Kan dah disebabkan hamzah, so bersambung dengan, maksudnya bertemu dengan hamzah. Bersambung tu maksudnya dia bertemu, dia duduk rapat. Dia duduk rapat, dia melekat, dia dekat-dekat. Okey, itu maksudnya, nak bagi faham. Dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey. So dalam satu kalimah ni bermakna satu perkataan. Okey. Dia ada huruf, ada kalimah, ada ayat. Itu pun kita kena faham. Dia huruf iaitu alif, ba, ta, sa sampai ya. Bukan sampai wassalamu, sampai ya. Wassalamu bukan huruf. Kemudian dia ada kalimah. Kalimah ini ialah susunan huruf-huruf menjadi kalimah. Okay. Yang ketiga ayat. Ayat ni susunan kalimah-kalimah sehingga menjadi satu ayat yang panjang. Okay. So huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okay, satu kalimah. Sama ada duduk di depan ataupun di tengah atau di belakang. Tak kisahlah. Itu maksudnya. Baik. Saya datangkan contoh untuk kita faham dengan lebih baik. Tengok contoh dekat sini. Baik. Supaya kita faham, dia mesti kena datang contoh. Yang pertama ni adha'alahum. Baik. Kat manakah huruf mat? Alif. Itu alif adalah huruf mat. Kalau huruf mat pun kita tak tahu, susahlah kita nak belajar tajwid. Mesti kena tahu huruf mat, alif, waw dan ya. Di situ ialah alif, huruf mat. Okey. Selepasnya ada hamzah. Ini hamzah. Dan dia berlaku dalam satu kalimah. Adha'alahum, satu kalimah. Orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu satu kalimah ke dua kalimah? Baik. Ini yang pertamanya, kalau kita nak tahu kalimah ni, of course yang pertama, yang paling baik kita mengetahui bahasa Arab, iaitu dengan kita mengetahui bahasa Arab, memahami bahasa Arab, kita tahulah sama ada itu satu kalimah atau dua kalimah. Itu yang paling baik. Okey. Yang kedua, caranya kalau kita nak tahu dia satu kalimah atau dua kalimah, kita tengoklah kedudukan ayat atau kalimah itu tadi. Ayat tadilah. Ayat, maafkan saya, kalimah tadi. Kalimah itu dalam mushaf dia akan ditulis bukan semua rapat, semua kan. Kalau semua rapat kita tak boleh baca. Kebiasaannya dia akan ada penjarakan. Penjarakan macam SOP pula. Penjarakan sosial. Dia ada jarak-jarak antara satu kalimah dengan satu kalimah. Itu adalah satu kalimah. Kita dapati adanya penjarakan sedikit. Dia ada gap sedikit. Tulisan satu kalimah dengan satu kalimah. So, satu kalimah antara jarak-jarak tu ialah dia punya tanda aras atau tanda ukur, itu adalah satu kalimah. Alright? Adha'alahum. So, kat sini kita nampak huruf mat dan hamzah dia duduk dekat. Dia bersambunglah maksudnya dalam satu kalimah. Okey? Walau sya'a. Ini walau sya'a. Actually walau satu kalimah, sya'a satu kalimah. Okey? So sya'a, kita ambil sya'a saja di sini, alif sebagai huruf mat dan juga hamzah di situ selepas huruf mat, maka dipanggil sebagai hukum mad muttasil. Okey? Atau nama penuh dia kita boleh sebut mad wajib muttasil. Okey? Mad wajib muttasil. Jadi kedua-duanya boleh sebut. Nak sebut mad muttasil boleh, nak sebut mad wajib muttasil nama penuh dia pun boleh. Kedua-duanya membawa hukum yang sama. Sebab apa diletakkan mad wajib? Sebab apa kita letak wajib muttasil? Sebab kembali kepada apa yang kita sebut tadi, hukum bagi mad ini ialah wajib, iaitu 4 atau 5 harakat. Okey. So sya'a kita bacalah kadarnya 4 atau 5 harakat. Okey. Walaupun sebenarnya pada mad muttasil ini dia ada pendapat dalam riwayat Hafs, dalam riwayat Hafs yang kita Imam Hafs ni yang kita guna pakai ni daripada qiraat Asim ni, Imam Hafs an Asim ni, dia mengatakan sebenarnya mad muttasil ini dia hanyalah maafkan saya, bagi mad munfasil, belum lagi, itu mad munfasil, maafkan. Mad muttasil 4 atau 5 harakat, betul. Okey. Yang nanti mad munfasil saya cerita sekali lagi semula. Jadi walau sya'a dipanggil sebagai mad muttasil, kadarnya 4 atau 5 harakat. Okey. Mudah saja, okey. Pilihlah salah satu. Kebiasaannya saya cadangkan kalau kita nak baca mad muttasil ini atau mad munfasil, kita ambillah kadar 4 harakat. 4 harakat saja. Okey? Itu yang paling mudah.
4 saja. Okey, tak perlu ambil 5 lah, ambil 4. Oi, baik. Ulaika. Di sini kita tengok di manakah huruf mad. Huruf mad di sini sebenarnya ini saya copy paste ayat Quran ni, sebab tu kadang-kadang dia lari sikit kan. Sebenarnya huruf mad pada alif. Ulaika, dia ada alif kat situ, kemudian hamzah selepasnya ika ni So di situ ulaika satu kalimah, maka dia panggil mad wajib muttasil atau mad muttasil. Syuhadaakum alif sebagai huruf mad, hamzah selepasnya dan berlaku dalam satu kalimah, maka dipanggil mad muttasil, 4 atau 5 harakat. Yang seterusnya was-samaa binaa. Di sini kedua-dua kalimah was-samaa dan kalimah baik, dan kalimah binaa kedua-duanya dipanggil mad wajib muttasil. Okey, kadarnya 4 atau 5 harakat. Baik, satu kalimah ni dia bersambung ni, okey? Disambung was-sama dan bina. Bi asmaihim pun sama, huruf ma dan hamzah dia bersambung dalam satu kalimah, maka kadarnya 4 atau 5 harakat. Israil pun adalah mad muttasil, satu kalimah. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ad-dimaa, ini juga adalah mad muttasil atau mad wajib muttasil. Kadarnya 4 atau 5 harakat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perempuan muslim-muslimat, kita tengok dalam semua contoh yang saya bawakan ini, semua huruf hamzah itu berada selepas huruf mad. Okey, selepas huruf mad. Jadi mungkin kat sini contoh semua alif lah. Dia ada juga untuk waw dan ada juga untuk ya. Okey, cuma saya tak sempat nak datangkan contoh-contoh yang lain. Jadi tidak semestinya alif, ada juga waw, ada juga ya. Selagi mana dia huruf mad, selepasnya ada hamzah dalam satu kalimah, itulah hukum mad muttasil atau mad wajib muttasil. Okey. Hukum mad muttasil wajib, nampak ni, hukumnya wajib. Apa tadi hukumnya wajib? Kita sebut tadi ada 3 hukum ni, jaiz, wajib, lazim. So wajib apa harakat? 4 atau 5 harakat di sisi Imam Hafs atau daripada Tariq Asy-Syatibi. Kita baca imam apa? Kita baca Imam Hafs. Ini semua kita kena tahulah. Sebagai orang yang membaca Al-Quran, kita tahu kita baca ikut riwayat Imam apa? Imam Hafs. Bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu imam mazhab. Okey. Ini imam qiraat Imam Hafs. Imam Hafs. Okey. Dalam qiraatnya apa? Bacaan Al-Quran, dia ada imam-imam dia. Bukan imam salat tu, bukan imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bukan. Ini imam qiraat. Dia ada banyak imam qiraat. So, yang kita guna pakai dekat Malaysia ialah Imam Hafs, Hafs, dan diambil daripada gurunya Imam Asim dengan tarik jalan atau aliran Asy-Syatibi. Okey. Ini saya dah cerita di peringkat awal dululah, di peringkat awal pengenalan kita belajar ni, kita dah cerita secara saya kira agak panjang juga untuk kita faham. Tapi kalau kita tak berapa faham bab itu, tak apa, tak ada masalah. Dia punya susur galur tu tak apa. Yang penting kita tahu kita baca ikut riwayat Imam Hafs. Okey. So Imam Hafs baca 4 atau 5 harakat bagi mad muttasil. Hukumnya wajib. Sebab itu kita letak mad wajib muttasil. Okey, clear? Ya. Baik. Yang kedua, harus dibaca 6 harakat ketika waqaf. Baik. Ada pandangan, ada pendapat di sisi riwayat Imam Hafs dibaca 6 harakat ketika waqaf. Hukumnya harus. Hukumnya jaiz, harus dibaca dengan 6 harakat. Okey. Ketika berhenti, waqaf maksud berhenti saja. So contohnya kita kata kita nak baca walau syaa, maknanya kita boleh berhenti dalam kadar 6 harakat. Okey, boleh. Itu bagi mad muttasil. Jadi kalau ketika waqaf yang 6 harakat ini hanya berlaku kalau hamzah tu berada di hujung lah. Contohnya walau syaa, contohnya ad-dima, contohnya was-sama atau bina. Kalau berada di tengah seperti Israil, tak bolehlah kita berhenti. Syuhadaakum, satu kalimah, tak bolehlah kita berhenti. Syuhada dengan 6 harakat, tak boleh.
ulaika, tak boleh lah berhenti dengan 6 harakat, tak boleh sebab dia tak sempurna lagi satu kalimah. Jadi keadaan yang dikatakan boleh dibaca 6 harakat ketika waqaf ini ialah kalau hamzah itu berada di last atau di akhir kalimah. So hamzah tu boleh ada dekat tengah, boleh ada di belakang sekali perkataan. Okey. Itulah bagi hukum mad muttasil yang bersambung. Mudah je tuan-tuan. Hukumnya wajib, mad wajib muttasil. So yang banyak berlaku kekeliruan ialah apabila kita tidak mengenal pasti keadaan kalimah itu, sama ada dia 2 kalimah atau 1 kalimah. Itu yang saya dapati kebanyakan pembaca apabila membaca bagi kalimah-kalimah ini, dia confuse ini mad muttasil ke mad munfasil, ini mad wajib muttasil ke mad jaiz munfasil, kerana dia tidak dapat differentiate atau kenal pasti, identify beberapa keadaan bagi huruf atau kalimah tadi, iaitu huruf mad dan hamzah, sama ada dah 1 kalimah atau 2 kalimah. Okey. So kita kena ada kemahiran tu sedikitlah untuk kita faham, untuk kita tahu di manakah kedudukan hamzah ia bersama dengan huruf mad dalam 1 kalimah. Okey. Hukum yang kedua, mad munfasil. Mad munfasil. Nak habis dah tajuk saya. Oh, 9.30 kan. Mad munfasil. Okey, kalau mad muttasil ialah mad muttasil lah bersambung, mad munfasil ialah berpisah. Berpisah. Ini kita pergi tajuk yang kedua. Saya ulang belakang sikit. Okey, mad berjumpa hamzah yang pertama mad muttasil dah selesai. Yang kedua mad berjumpa hamzah mad munfasil. 2 ni je yang kita cover hari ni. Okey. Yang kedua mad munfasil. Okey, apakah maksud mad munfasil? Mad panjang, munfasil berpisah. Berpisah dekat sini maksudnya apa? Iaitu apabila huruf mad, iaitu alif, waw dan ya, bertemu dengan huruf hamzah pada 2 kalimah. Tadi 1 kalimah, ini 2 kalimah. Okey. Dapat kat situ So bermakna bila dia bertemu pada 2 kalimah, dia berpisah. Dia munfasil. Okey. Berpisah, bercerai dekat situ. Dia tak bersama. Tapi bukan istilah hukum fiqh kat sini. Jangan pula kata cerai itu munfasil. Itu talak. Kan, cerai. Aku munfasilkan engkau. Tak boleh lah macam tu. Itu tak kena dari segi istilah dia kan. Munfasil. Ini contoh. Bukan saya nak sebut. Itu contoh. Kan. Itu contoh perkataan yang tak sesuai. Kalau kita kata dalam hukum fiqh dipanggil talak. Kan, cerai. Kalau istilah ilmu tajwid, jangan panggil mak talak. Tak kena pula. Mad munfasil, berpisah, bercerai. Dalam 2 kalimah. Okey. Ya, yang kedua, iaitu huruf mad berada di akhir kalimah. Sekejap. Okey, saya punya apa ni? Kamera cepat. Okey, kecilkan sikit. Iaitu huruf mad berada di akhir kalimah yang pertama dan huruf hamzah berada di awal kalimah yang kedua. Okey. Peninglah tu. Jangan pening Huruf mad apa? Alif waw ya. Dia berada di akhir kalimah yang pertama. Maksudnya kalimah pertama huruf mad tu duduk last sekali. Dalam ejaan, dalam spelling perkataan tu kan dia duduk last sekali. Dan huruf hamzah berada di awal. Maksudnya selepas daripada huruf mad tu terus adanya huruf hamzah di awal kalimah yang kedua. So 2 kalimah kan? Itu maksudnya. Okey. Maka jadilah dia mad munfasil. Contoh, mesti tengok contoh. Baik, tengok contoh. Kullama adha'a lahum mashaw fi. Ini semua contoh saya ambil dalam surah Al-Baqarah ni. Kullama, di situ ada huruf mad. Alif. Alif. Okay. Kemudian selepas daripada huruf mad, dan nampak huruf mad ni yang dia berada akhir sekali pada kalimah yang pertama. Kalimah pertama kullama, okey. Kemudian adha'a. Huruf hamzah berada di awal kalimah yang kedua. Kalimah kedua adha'a.
Kullama adha, maka di sini huruf ma dan hamzah dia berpisah, munfasil. Sekali lagi saya sebut, macam mana kita nak tahu dia ada penjarakan sosial. Penjarakan sosial. Penjarakan sosial. Dia ada gap dekat situ antara huruf mat dan hamzah. Ini kita dapat kenal pasti dia adalah dua kalimah. Selain daripada yang pertama saya sebutkan tadi, of course kita kena tahu, kalau kita tahu dari segi kalimah bahasa Arab itu yang paling baguslah, sebab macam mana dia datang pun kita tahu itu satu atau dua kalimah. Kullama adha, dua kalimah. Nampak ni alif dan hamzah, so dia berpisah. Alif dan hamzah ni dipanggil apa? Ni dipanggil mat muttasil yang kita belajar tadi, kan? So ma kullama, pemanjangan tu berlaku pada huruf mat. Itu kita kena tahulah, bila kita sebut hukum mat, maka pemanjangan atau mat yang berlaku mesti pada huruf mat. So dekat mana yang kita nak panjang? Dekat alif tu lah. Kullama, 4 harakat, okey, atau 5 harakat mat mufasil. Adha'a, panjang dia pada alif. So ini apa hukumnya? Ini bukan mat munfasil, ini ialah mat muttasil yang kita belajar baru sebentar tadi. Hukumnya wajib 4 atau 5 harakat. Pasti saya sebutkan kenapa yang ni wajib, kenapa adha kullama ni tak dipanggil wajib. Kerana hukum mat munfasil ni hukumnya jaiz. Okey. Baik. Contoh yang kedua, wa idza azlama, huruf mat which is alif dan hamzah dalam kalimah yang kedua. Hamzah berada di awal kalimah yang kedua, alif pada huruf mat berada di akhir pada kalimah yang pertama. So ini dipanggil mat munfasil. Jelas kat situ. Okey. Walahum fiha azwajun. Ni fiha, kalimah yang pertama ialah fiha. Okey. Kalimah kedua azwajun, alif sebagai huruf mat, hamzah yang berada selepasnya, dan berlaku dalam dua kalimah, fiha satu, azwajun satu, maka ha ini hukumnya mad munfasil. Okey. Terus la yastahyi an yadriba. Yastahyi an yadriba. Di sini ada huruf ya mad. Ni ya mad ni an yadriba, hamzah pada huruf yang pertama. Ini bukan maksilah kubra, bukan. Jangan kita ingat ni maksilah, bukan. Ini mad jaiz munfasil. Okey. Ya yang kecil tu sebenarnya ya yang besar sama je. Ya kecil ya besar ni cuma ditulis kecil saja. So di sini juga alamat munfasil, kadarnya ialah 4 atau 5 harakat. Madza aradallah. Contoh seterusnya, madza arada. Madza satu kalimah, arada satu kalimah, Allah satu kalimah lah. So alif pada kalimah dza ni, madza, selepasnya ialah hamzah, berlaku dalam dua kalimah, ada penjarakan, maka dipanggil mad munfasil. Okey. Baik. Ya ayyuhan nas. Ini ya ayyuhan nas ini agak tricky sikit. Tricky sikit. Maksudnya dia dipanggil sebagai dia mad, sepertinya kita nampak mad muttasil. Sepertinya kita nampak dia adalah hukum mad muttasil. Sebenarnya ejaan ya ayyuhan nas ni dia tidak ada alif yang berbaris panjang dekat sini. Dan ini sebab saya copy paste je word Quran, jadi dia kadang-kadang tu lagi sikit. Sebenarnya ada alif kecil dan ada tanda panjang pada ya tu. Ya ayyuhan nas. Okey, so panjang dia pada alif kecil tu. Bukan alif yang ada hamzah ni, bukan. Ini alif hamzah ni, alif hamzah ni hamzah lah. Ni ada kat sini lah. Ni alif hamzah ada ni, ada punya. Ada alif kecil dan ada mat tu. Tu. Ya, ni alif kecil ni ialah hukum mat. Selepasnya ialah hamzah ayyuha. Baik. Kalau kalimah ya ayyuha ni kita nampak sepertinya dalam satu kalimah. Betul tak? Memang kita nampak satu kalimah lah ya ayyuha ni. Tetapi sebenarnya ini ialah mad munfasil. Ialah mad munfasil. Tetapi dia ditulis secara mad muttasil pada rasamnya. Pada penulisannya ditulis sebagai mad muttasil. Muttasil yang bersambung tadilah. Okey. So ya ayyuha.
Ya ayyuha ni hukumnya mad munfasil. Okey, maknanya kita baca 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Okey. Bukan saja ya ayyuha, dia ada beberapa kalimah lagi yang ditulis dalam resam, ditulis satu kalimah, tapi dia sebenarnya 2 kalimah. Contohnya haula. Saya tak bawa contoh tu datang sini saya tak tuliskan contohnya. Tak apalah. Haula, ha antum, itu juga adalah mad munfasil. Dia sebenarnya 2 kalimah. Okey. Dia sebenarnya ya alif, ejaan dia ya alif, kemudian penjarakan, kemudian ayyuha, dimulai dengan hamzah ya ha, ayyuha, ya ayyuha. Itu keadaan sebenar perkataan bagi ya ayyuha ni ini dipanggil sebagai mad munfasil sebenarnya. Okey. So jangan kita baca, dia sebenarnya sama juga, 4 harakat juga, mad muttasil ke mad munfasil ke hukumnya tetap sama 4 harakat. Cuma dia dituliskan dekat supaya kita tak berhenti, ya tak berhenti. Sebab dalam bicara pada mad munfasil ni yang kita bawa ni, kullama wa idza walahum fiha ni, semua ni 2 kalimah ni kita boleh berhenti, madza boleh berhenti, tapi ya ayyuha kita tak boleh berhenti ya. Sebab tu dia tulis rapat. Dia tak jarakkan. Sebab kita tak boleh berhenti. So kita baca tetap sambung 4 harakat. Adapun yang contoh-contoh yang sebelum ni, madza arada, kullama adda'a, kita boleh berhenti. Kullama, madza, wa idza, boleh berhenti. Walahum fiha, boleh berhenti. Dan bila berhenti, hukumnya tak jadi mad munfasil dah. Hukum bila kita berhenti, dia menjadi mad asli macam biasa. Okey, dia tak jadi mad munfasil sebab dia tidak bertemu dengan hamzah. Bila kita dah berhenti, kita tak bertemulah dengan huruf hamzah. So sebab itulah beza mad munfasil dan mad muttasil. Okey, baik. So ya ayyuhan nas dipanggil mad munfasil, ya ayyuhan nas kita baca 4 harakat bagi ya. Okey. Tetapi dalam bab munfasil ni, nanti kita cerita selepas ni lah. Okay. Summastawa ila sama. Contoh yang seterusnya, summastawa ila sama. Wa ini ialah alif, selepasnya hamzah dalam 2 kalimah. So summastawa, wa dibaca dengan mad munfasil. Dan contoh yang terakhir, qalu ataj'alu, qalu ataj'alu. Waw dekat sini sebagai huruf mad, bukan alif waw sebagai huruf mad, kemudian hamzah selepasnya qalu, maka lu dibaca mad munfasil. Okey. So jelas dekat sini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nampak bahawasanya mad munfasil ini ialah berpisah antara huruf mad dan juga hamzah pada 2 kalimah. Alright, jelas kecuali pada ya ayyuhan nas ni lah yang kita nampak Ya ayyuhan nas ni kita nampak seperti mad muttasil tapi sebenarnya dia mad munfasil. Ini juga dalam setengah-setengah kitab tajwid dia meletakkan nama mad jaiz hukmi mad jaiz hukmi. Tak apalah. Itu nama macam-macam boleh letak. Jangan kita confuse lah mad jaiz hukmi, ya ayyuhan nas ula Alright, itu jelas. Saya pergi lagi. Okey, ni hukum mad saya salah tulis hukum mad munfasil. Ini salah ni, hukum mad muttasil salah. Hukum mad munfasil mad munfasil bukan muttasil, muttasil yang tadi. Hukum mad munfasil kena edit balik ni. Okey, tuan-tuan jangan confuse muttasil ni munfasil munfasil. Hukumnya harus ataupun jaiz. Kita sebut tadi yang hukum-hukum mad tadi yang pertama jaiz, yang kedua wajib, yang ketiga lazim. So hukum bagi mad munfasil adalah jaiz. Bila sebut jaiz, maka dia adalah 2, 4, 5 atau 6. Hukumnya harus iaitu tawassut. Tawassut ni istilah dia. So tawassut ni 4 harakat lah. 4 harakat. Okay. Ni saya sebut tadi lah tawassut 4 harakat. Setengah-setengah pendapat mengatakan hukum mad muttasil ni hanyalah 4 harakat
di sisi Tariq Asy-Syatibi. Kita bicarakan tentang Tariq Asy-Syatibi. Okey. Tetapi di sana ada yang mengatakan 5 harakat, dia panggil Tariq At-Taisir. Tariq At-Taisir. Saya tak nak cerita panjang lah Tariq Syatibi, Al-Jazari, Taisir ni saya tak nak cerita panjang. Yang saya nak sebutkan saja mat munfasil, bukan mutasil, munfasil boleh baca 4 atau 5 harakat. Okey, jangan confuse itu. Maksudnya pegang yang itu saja, tak perlu takut 4 atau 5 harakat. Harus dibaca 4 atau 5 harakat mengikut riwayat Imam Hafs an Asim, mengikut aliran Imam Asy-Syatibi. Okey, jelas kat situ 4 atau 5, 4 atau 5. Okey, pilihlah satu-satu. Saya biasa cadangkan ambil 4 harakat untuk kita keluar daripada khilaf dan untuk kita orang kata apa selesa lah. Bila 4 harakat lebih selesa kot. Kalau 5 ni panjang, setengah nafas kita tak sampai kan. So baca 4. Baik, poin yang ketiga harus dibaca 2 harakat. So mat munfasil ini dia harus juga jaiz dibaca dengan 2 harakat. Mengikut riwayat Imam Hafs, imam kita baca daripada Imam Asim, aliran Imam Al-Jazari. Ini pun saya tak nak cerita panjang, Imam Al-Jazari, Imam Syatibi, tapi mat munfasil ni boleh baca 2 harakat. Okey? Sebab itu kita ada dengar imam-imam baca contohnya ya ayyuhan nasu taqu. Jangan ambil ya ayyuhan nas kan? Okey? Ataupun dibaca macam ni. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Ma tu kita kata tadi mat munfasil 4 atau 5, tapi dia baca 2. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza azlama alaihim qamu. Dibaca wa idza sedangkan za tu 4 harakat, kita kata kenapa dia ambil 2? Sebab dia mengambil bacaan mat jaiz munfasil 2 harakat daripada Tariq Al-Jazari. Walahum fiha azwajun. Fiha dibaca 2 harakat. Inna Allah la yastahi an yatriba. Dibaca yi 2 harakat. Ya. Madza arada Allah. Dha dibaca 2 harakat. Thumma istawa ila as-sama'. Wa dibaca 2 harakat. Dan terakhir contohnya qalu ataj'alu. Lu dibaca 2 harakat. So ini adakah salah? Tidak salah. Sebab mat munfasil harus jaiz dibaca 2 harakat mengikut riwayat Imam Hafs daripada Imam Asim, aliran Imam Al-Jazari, bukan aliran Imam Asy-Syatibi yang kita guna pakai di Malaysia. Okey. So kalau kita dengar ada orang baca 2 harakat bagi mat munfasil, jangan kita kata saya dah baca 4-5 harakat kelas online Ustaz Arif, kenapa baca 2? Ini bid'ah dalalah. Masya-Allah. Jangan cakap macam tu kesian kat dia. Sedangkan dia baca ikut aliran yang lain. Okey, kebiasaannya kita dengar imam-imam di Timur Tengah. Contohnya Imam Mekah, Imam di Madinah, mereka baca dengan mat munfasil 2 harakat. Ataupun kadang-kadang pelajar-pelajar kita dalam aliran tahfiz atau aliran qiraat, mereka ni dia nak buat baca latihan atau ulangan, nak orang kata i'adah ulangan hafazan mereka, dia akan baca laju. Bila baca laju, mereka memilih dengan bacaan 2 harakat bagi mat munfasil. Adapun mat muttasil yang kita baca sebelum ni, mat muttasil itu bukan jaiz, itu wajib. So tak ada option 2, mesti 4 atau 5. So tak boleh baca pendek. Nah, sebab itu kalau kita kata mat munfasil tadi, contohnya kullama adha, ma dia boleh baca 2, adha dia tetap kena baca 4. Tak boleh lebih, tak boleh kurang daripada 4. Okey, sebab dia hukumnya wajib. Adapun munfasil boleh dibaca 2 harakat, tetapi itu aliran Al-Jazari. So senangnya kita tak perlu pening kepala, kita baca 4 harakat sahaja bagi mat munfasil, atau nama yang penuhnya mat jaiz munfasil. Mat jaiz. Kenapa jaiz? Sebab dia boleh baca 2 harakat juga bagi mat munfasil. Wallahu ta'ala alam. Itulah habis tajuk kita mat munfasil, atau habislah tajuk kita bagi mat far'i. Hari ini 2 sahaja, 2 sahaja saya ambil tadi, 2 sahaja, iaitu mat muttasil dan mat munfasil. Mat muttasil dan mat munfasil, 2 sahaja saya ambil hari ini. Mat badal dan mat silah kubra, lagi 2 lagi ni kita sambung di bahagian yang kedua. Masih lagi dalam bab mat berjumpa dengan hamzah. Bukan sukun tak masuk lagi, masih lagi berjumpa hamzah. So setakat ini kita dah tahu 2 hukum, iaitu mat muttasil atau mat wajib muttasil
iaitu huruf mat dan hamzah dalam satu kalimah, iaitu bersambung, dan yang kedua kita mengetahui iaitu mat munfasil, iaitu huruf mat dan hamzah dalam dua kalimah yang dibaca harus jaiz 4 atau 5 di sisi riwayat Imam Hafs an Asim Tariq al-Asyatibi. Okey, saya sekadar itu saja secara ringkas. Saya ingat boleh kot, boleh fahamlah secara ringkas. Kenapa saya sebut secara ringkas? Sebab saya tak sebut pun banyak khilaf. Saya tak sebut pun cara-cara bacaan yang banyak. Yang banyak seperti mat muttasil tadi. Mat muttasil ni dia banyak cara, wajah dipanggil wajah. Banyak wajah kita boleh baca dia. Kita boleh baca apa ni, sukun mahbah, kita boleh baca rawum, kita boleh baca ishmam, tetapi saya memilih untuk tidak menceritakan semua tu kerana takut kita nanti balik awal kan. Balik awal, kita stop nanti sebab pening. So ambil yang mudah, bukan nak suruh mudah-mudahkan, tapi ambil yang mudah dan cubalah kita apply dalam bacaan yang dalam bacaan kita, dan kita latih. Mudah-mudahan dalam masa sama kita cubalah bertalaki, berguru, memperbaiki bacaan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Okey. Berapa jam? Oh, 9.55. Ada soalan. Okey, ni apa ni? Sukun tu apa ya? Tanda mati. Okey, terima kasih yang bertanya dan yang menjawab. Terima kasih. Ini bagus ni, kita tolong menolong. Sukun tu apa? Sukun ialah mati. Okey. Azi, from Azi. Ra ni sukun ialah mati. Lepas tu kadang-kadang istilah tu kita kena tahu. Tak apa. Bagus. Tanya itu bagus dan dapat rahmat pada yang lain. Kadang yang tak tanya pun kadang-kadang dia mungkin tak tahu kan. So yang bertanya dia mendapat pahala lebih. Sebab dengan soalan dia orang lain dapat manfaat. Okey. Sukun ialah tanda mati. Okey. Atau sukun itu matilah. Waqaf berhenti. Kita sebut tadi. Kemudian insya-Allah faham Puan Syah semuanya. Okay. Lain tak adalah, lain semua ucapan terima kasih. Mohon dapat share nota. Insya-Allah saya akan share. Nak share kat mana? Kat dalam ni tak boleh kot kan? Saya share pada pengunjung lah, sama ada pada Kak Syida ke atau pada Kak Aziah. Insya-Allah nanti boleh sampaikanlah pada grup yang ada insya-Allah. Cuma saya kena edit baliklah sebab mat yang last tadi tu. Yang last tadi tu ni hukum ni mat munfasil, bukan mat muttasil. Okey, wallahu taala alam. Saya stop share ni. Okey. Ada soalan ke nak tanya? Kalau tak ada soalan, kita baliklah. Ustaz, nak tanya satu soalan boleh? Tadi Ustaz kata yang mat munfasil tu boleh baca dua harakat ya. Belum bertalaki. Dua harakat. Kalau kita belum bertalaki dengan guru, bolehkah kita? Boleh. Okey, kalau kita belum bertalaki dengan guru, adakah boleh kita baca dengan dua harakat bagi mat munfasil? Dia macam ni bagi mat munfasil yang dua harakat, dia aliran yang lain. Okey, aliran al-jazari saya sebut tadi. So, kalau kita nak baca, maka saya akan cenderung kepada mengatakan kita perlu faham kepada aliran Al-Jazari. Okay? Sebab dia bukan semata-mata kita baca mat jaiz munfasil dua harakat tu hanya di situ saja. Bukan ditukar pada mat munfasil saja, tidak. Tetapi dia juga ada tempat-tempat yang dibaca lain daripada aliran Asy-Syatibi. Contoh saktah. Kalau kalau aliran Al-Jazari yang memilih mat munfasil dua harakat, dia tidak baca saktah. Dia tak baca saktah. Contohnya mimma raqadina hadza, dia tak baca saktah. Wa qila man waq, dia tak baca dengan dua, dia tak baca dengan saktah. Itu antara ciri-ciri bagi aliran Al-Jazari. Okey, so saya nasihatkan kalau nak baca dua harakat, kita berguru, ambil aliran, cari guru yang ada sanad atau ada pengetahuan dalam bab membaca Tariq Al-Jazari dengan mat munfasil atau dipanggil qasrul munfasil. Qasrul munfasil. Okey. Kita ya. Okey, faham Ustaz, insya-Allah.
InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya ke apa tu? Nak tanya Ustaz, sorry Silakan. sebab masuk pun dah hujung-hujung kan. Tapi Ya. cumanya dua soalan yang off topic sikit. Saya ada jumpa ada satu buku tajwid whereby mat badal. Saya nampak Ustaz masukkan mat badal under mat far'i. Yes. Tapi ada satu buku saya dapat ni, dia masukkan mat badal ni under Dalam mat asli. dalam mat asli. Does that mean that mat badal juga boleh dibaca dengan 4 harakat? Itu kena tunggu minggu depan. Okey. Okey, satu lagi. To be continue. Okey. Satu lagi tentang saktah. Saya pernah diberitahu that saktah kita tahan nafas untuk 6 harakat. Betul ke Ustaz? Sebab sebelum ni yang saya tahu 2 harakat. Okey. Ada disebabkan aliran lain yang menyebabkan dia jadi 6 atau actually tak ada ke macam mana? Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi soalan? Kak Fadlina ke yang tanya? Ya, saya. Baik. Jadi soalan yang pertama pada mat badal itu saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang sebab kita tak masuk lagi mat badal. Kalau saya jawab nanti panjang pula kan. So itu hold dulu KIV kita masuk pada pertemuan akan datang. Yang kedua saktah. Yang disebut tadi. Saktah tadi ialah diam seketika. So nama diam seketika saktah ini as-saktul latifah ni dia kadarnya 2 harakat. Kalau 6 harakat jawab dia kita tak sempat lah. Tak sempat nak tahan sebab memang habis nafas. 6 harakat tu panjang. Waqi mimma ruqadina. 6 harakat tu boleh makan nasi sepinggan. Masya-Allah. 6 harakat tu lama. Jadi saktah diam seketika 2 harakat sahaja. Okey Kak Fadlina. So yang mengatakan 6 harakat tu wallahu alam setakat yang pengetahuan yang saya ada tak jumpa lagi lah saktah 6 harakat ni. Allah Taala alam, kalau ada tuan-tuan yang tahu yang ada ilmu boleh kongsikan saktah 6 harakat. Setakat ni saya tak dengar lagi lah saktah 6 harakat. 2 harakat sahaja. Okey. Saktah latifah dalam Quran kalau kita tengok ada di tepi bahagian kat frame tu ditulis saktah latifah, diam yang lembut, diam yang seketika saja. 2 harakat. Mimma ruqadina hadza ma wa qila man kalla bal rana ala itu saktah. Kalau 6 harakat tu bukan saktah, itu terus tidur lah. Allah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya nampak macam ada soalan tadi pada chat tadi. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak jika mat muttasil munfasil dibaca sama kadarnya 6 harakat, adakah menjadi kesalahan jika membacanya? Okey. Mat muttasil kita sebut tadi dan mat munfasil ialah kadarnya masing-masing adalah 4 atau 5 harakat di sisi Imam Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Jadi 6 harakat tak ada ni Cik Isal ni saya tahu ni. 6 harakat tak ada dalam mat munfasil. Mat munfasil tak ada 6 harakat. Mat muttasil ada 6 harakat iaitu ketika waqaf sahaja. Jadi kalau baca dua-dua baca 6, maka itu dipanggil bacaan yang syad, bacaan yang gharib, yang pelik lah, yang tidak adalah. So adakah menjadi kesalahan? Ya, salah dari segi qiraat. Tak boleh kita nak sandarkan pada Imam Hafs lah. Jadi kesalahan tu jadi qiraat kita sendiri lah jawab dia. Kan, jadi qiraat kita sendiri. Ni qiraat mana ni? Ni qiraat saya sendiri. Qiraat Imam Arif contohnya lah, contoh. Saya tak ada qiraat. Maknanya qiraat kita sendiri. So tak boleh kita membuat qiraat sendiri ikut panduan yang telah disusun oleh ulama. Mat muttasil 4 atau 5 harakat, 6 harakat ketika waqaf, mat munfasil 2, 4 atau 5 sahaja. Wallahu ta'ala. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan kita tak terlalu pening sangatlah tajuk mat far'i ini. Baru 2 tajuk kita baca mat muttasil munfasil dalam bab mat bertemu hamzah. Insya-Allah kita sambung lagi 2 iaitu mat badal dan mat silah kubra pada mat far'i ini, mat bertemu hamzah pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon ampun dan maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu, di lain masa. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz baca doa Ustaz. Oh, baca doa, masya-Allah. Nak balik awal kan. Kita baca doa, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kehadiran semua. Selamat hari raya. Hari raya lagi ke? Selamat meneruskan urusan harian. Okey, jaga diri, jaga SOP, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas ilmu yang baik. InsyaAllah semoga minggu depan kita sambung lagi dan bolehlah hantar soalan kepada Ustaz, insyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kehadiran semua muslimin muslimat dan kita tangguhkan kelas tajuk ini dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja untuk hari ini. Kita serahkan kembali kepada Kak Dah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada ikut Ustaz Arif. Wabarakatuh. Ibu Salma. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita endkan sesi pagi ni ya. Selesai ya? Boleh tak ada apa-apa dah ya? Zazan Nawira ada hari ni? Nawira tak ada. Cikgu Salma tak ada. Minggu lepas. Okey. Okey, Terima kasih. Selamat jumpa lagi ya minggu depan. Sama-sama. Terima kasih Kak Syida ya. Terima kasih Kak Syida dan semua ya. Sama atas keadaan pagi ni memeriahkan majlis ilmu pagi Jumaat ni, insya-Allah barakahnya ada di sisi Allah. Tak nampak barakah tu tapi Allah bagi kuat lain nanti insya-Allah. Yakinlah. Kak Syida mungkin tiap-tiap hari Jumaat tu kita buat jugalah bacaan Al-Kahfi 10 ayat tu ya. Betul. Ya kita nak dengar ustaz baca sebenarnya. Ustaz baca. Itu je peluang nak dengar ustaz baca. Betul setuju. Jadi sekejap je lah baca tu. Ustaz Azia, kalau pun yang akhir tu pun kita buat 10 ayat terakhir pula kan? Yang akhir. Boleh. Nanti saya cadangkan pada ustaz ya. Sebab ustaz tu dia nak rushing sebab dia ada kelas kot. Oh ya ke? Dia ada kelas talaki. Jadi dia boleh nanti saya tanya ustaz ya. Tunggu 10 tu masa awal kita baca 10 awal. Sebenarnya itu saja peluang kita nak mendengar ustaz baca lah. Tadi dia tak ada peluang. Itu saja. Cepat kan? InsyaAllah. Sempat sekejap aja. Baik Kak Syida, terima kasih. Pagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Hamidah. Terima kasih Syida.